So minta maaf ini ini staff also not familiar with this computer. Walau bagaimanapun kita teruskan pembentangan kertas picture berkaitan dengan cadangan rangkaian laluan basikal di Kuala Lumpur yang dilaksanakan oleh jabatan saya, Jabatan Pengangkutan Bandar. So, objektif kita mengadakan rangkaian laluan basikal ini ialah untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai satu bike friendly city dan juga mengalahkan penggunaan basikal di Kuala Lumpur sebagai mode alternatif pengangkutan. Dan selain daripada itu juga hasrat yang bagi Datuk Seri Datuk Bandar bahawa kita sama-sama bergaya basikal sebagai untuk satu kehidupan yang sihat. Memang ini adalah objektif kita untuk menyediakan satu rangkaian laluan basikal. Dan sebab-sebab untuk berbasikal ini ialah satu elemen bersejarah di mana ramai kita, I think daripada umur lebih kurang saya ke ataupun yang lebih muda ini, memang semua kita ada pengalaman untuk bergaya basikal ke sekolah dan juga ke tempat-tempat kita nak pergi semasa kita masih muda lagi lah. I was cycling bila saya from primary until upper 6. Saya ini bergaya basikal ke sekolah. Dan hanya lepas dari KL ini naik motosikal, sekarang ini kereta. So trend dia memang sudah berubah. Sekarang ini I think tak ramai lagi bergaya basikal lagi lah. So kalau boleh kita naik kalahkan balik trend macam ini. Of course another one, harga minyak meningkat ini memang pada masa sekarang ini tak berapa betul lah, harga minyak sudah turun. Tetapi kita tak boleh janji dia tidak akan meningkat lagi. So kalau kita boleh bergaya basikal, memang risiko kita terdedah kepada harga minyak yang tinggi akan dikurangkan. Of course kesesakan lalu lintas ini pun adalah satu punca di mana ramai yang menggunakan kenderaan persendirian, dan kalau boleh kita cubalah bergaya basikal ke stesen transit dan kemudian kita naik transit ke tempat kerja kita. So kemungkinan kalau kita buat macam ini, masalah kesesakan lalu lintas boleh diringankan. Memang tidak boleh diselesaikan, tapi saya beryakinan bahawa ini juga dapat diringankan sekiranya ramai kita ini menggunakan basikal sebagai shuttle service ke train station. Dan juga kesihatan di mana selalu ditegaskan oleh Yang Maha Datuk Seri, beliau memang berminat sangat untuk bergaya basikal dan telah terbukti bahawa bergaya basikal beliau ini memang jegas dan memang sihat. So alam sekitar. So bergaya basikal ini memang adalah terbukti bahawa ini satu mode alternatif yang memang boleh garanti bahawa kita tidak ada apa-apa impact atau kesan carbon emission. So kalau kita ramai kita untuk bergaya basikal, memang kita boleh sedikit sebanyak untuk dapat beri satu alam sekitar yang lebih bersih dan free of pollution daripada carbon. Ini laluan basikal dia di kawasan Kuala Lumpur. Kita memang pernah melaksanakan ini rangkaian basikal di Kuala Lumpur seperti di bandaraya lain seperti di Copenhagen, Seoul, New York, Bangkok, Tokyo dan Amsterdam. Memang ini satu perkara yang biasa lah di bandaraya yang pamerkan di sini. Untuk makluman yang bagi Datuk dan juga tuan-tuan dan puan-puan, laluan basikal ini pernah kita dilaksanakan, terutamanya di kawasan perumahan Taman Tun Dr. Ismail, Wangsa Maju, Bandar Tun Razak pada tahun lebih kurang I think about 17 years ago, dan saya juga terlibat. Mungkin cara kita melaksanakan itu tidak berapa betul, sebab kita hanya sediakan kemudahan laluan basikal dan kita harap ada orang yang gunakan.
finally it end up to be shock sendiri. Lepas kita sediakan saja, kemudahan semua ini telah disalahgunakan sebagai tempat untuk orang letak kenderaan mereka atau buang sampah ataupun disalahgunakan. So selepas itu kita pun tak beranilah untuk melaksanakan ataupun menyediakan lagi kemudahan laluan basikal. So apa yang kita telah belajar daripada pengalaman kita ini ialah yang penting ialah mesti ada satu trend yang membangkitkan satu kesukaan untuk bergaya basikal dulu. Ini telah kita telah laksanakan melalui kempen Car Free Day, di mana kita telah menampak ada ramai telah membangkitkan minat untuk bergaya basikal. Dan lepas itu kita juga tengok itu memang tidak cukup lagi. Kita mesti ada engagement dengan stakeholders yang terlibat untuk menyebarkan ataupun memaklumkan basikal sebagai satu form of transport dan juga satu kemudahan yang boleh menjamin kehidupan sehat. So kita mesti ada kempen macam ini dulu. So oleh sebab itu kita telah melaksanakan sini program-program ini supaya kita dapat membangkitkan satu minat dan juga menyebarkan maklumat cara untuk menggunakan basikal dan juga satu kaedah untuk kita gunakan basikal untuk pergerakan kita seharian. Dan selepas itu kita pun juga ada satu kempen untuk mengikut trend di bandaraya luar negeri bahawa kita galakkan turis untuk menggunakan basikal supaya mereka lebih mentepati bandaraya, mentengok bandaraya melalui bergaya basikal. Dan ini kita telah buat dan dapat satu sambutan yang baik, KL by Bicycle, di mana turis, overseas turis dia akan sewa basikal, kemudian mereka akan bergaya di basikal di kawasan-kawasan yang tourist destination di Bandaraya Kuala Lumpur. Ini ialah laluan basikal yang dulu di Taman Dr. Ismail dan juga Bangsa Maju, di mana sekarang ini memang kita menyemak semula dan kita juga akan tengok macam mana kita boleh mempertingkatkan kemudahan yang kita pernah buat 15 tahun dulu. Ini ialah contoh-contoh papan tanda yang kita telah sediakan untuk kemudahan pelancong untuk bergaya basikal di Bandaraya Kuala Lumpur. Okey, untuk penyediaan rangkaian laluan basikal di Kuala Lumpur ini, kita bahagikan konsep penyediaan laluan basikal ini kepada konsep sebagai mod pengangkutan. Kalau kita gunakan ia sebagai satu mod pengangkutan, kita telah berancang untuk tujuan ia ialah untuk membantu kita daripada kawasan perumahan ke pusat bandar melalui jalan-jalan tertentu. Kemudian kita juga tengok kalau you bermula daripada kawasan perumahan sampai pusat bandaraya, kita juga mesti merancangkan satu laluan komprehensif di dalam pusat bandar sendiri. So kita ini akan digaji. Lepas itu kita juga tengok di kawasan perumahan sendiri, di mana kita sediakan laluan basikal supaya kita menggalakkan penduduk-penduduk tempatan pergi ke sekolah, pergi ke rail station, ataupun pergi ke masjid, ataupun pergi ke kawasan komersial dalam kawasan perumahan. Kemudian lepas itu konsep kedua ialah sebagai satu konsep sosial, di mana dia ialah laluan jarak dekat untuk aktiviti sosial ke kawasan pusat, pergi belang, pergi ke kedai makan dan juga hiburan. Dan last sekali ialah sebagai konsep rekreasi, di mana dia ialah untuk daripada kawasan perumahan ke taman-taman awam.
Ini ialah beberapa konsep kita telah kena pasti semasa kita merancang dan menyediakan laluan basikal. Kumpulan sasaran kita ialah kita sudah dimaklumkan bahawa memang sekarang ini ada ramai peminat basikal di Kuala Lumpur ataupun di Klang Valley yang lebih kurang 4,000 ataupun lebih kurang ataupun more yang telah sedia ada. So inilah golongan yang kita sasarkan, di mana kita berhasrat untuk membantu mereka supaya daripada mereka ini kemungkinan orang yang baru juga akan berbangkit minat untuk berbasikal. Dan kemudian kita juga kumpulan sasaran kita ialah kepada sesiapa yang berminat untuk berbasikal tetapi merasa kurang yakin dari segi keselamatan, kemudahan yang disediakan. Ini ialah objektif kita supaya kita sekiranya kita menggalakkan penggunaan basikal sebagai satu mode. So kita kena pastikan bahawa kita sediakan kemudahan dan juga mesti usaha untuk memastikan keselamatan pengguna ataupun orang yang bergaya basikal itu adalah dijamin. So kita juga ada cadangan untuk menggalakkan pengguna basikal. Aspek-aspek yang kita telah kena pasti yang perlu diambil kira ialah number one, kita akan sediakan satu rangkaian laluan yang boleh dimanfaatkan oleh pengguna basikal, dan juga nombor B, ciri-ciri keselamatan untuk pengguna basikal yang ada ataupun tidak ada pengalaman. Ketiga ialah fasiliti bagi pengguna basikal di mana kita sedang kena pasti, dan juga melalui bengkel nanti kita nak tengok apakah fasiliti yang kita perlu sediakan. Dan keempat ialah promosi menggalakkan penggunaan basikal. Ini ialah salah satu kempen Car Free Day. Selain daripada itu, kita sedang merancang kempen-kempen yang lain untuk menggalakkan penggunaan basikal. Dan kesetaraan dan pendidikan. Ini kita akan bekerjasama dengan PTA dan juga pihak sekolah supaya kita juga start from the school, di mana pengguna-pengguna basikal seperti murid-murid sekolah ini, mereka tahu cara penggunaan basikal secara betul. Kita akan ada kempen bersama dengan sekolah dan juga perundangan, di mana pada masa sekarang ini memang tidak ada satu perundangan yang kita boleh gunakan supaya kita boleh melindungi keselamatan pengguna basikal. For example, papan tanda yang kita sediakan itu belum dibakterkan. Ini kita akan mengambil usaha untuk membakterkan papan tanda dan juga cara isyarat yang diberikan oleh pengguna atau pegawai basikal kepada orang yang memandu kereta. Sekarang ini memang tidak ada satu isyarat yang boleh katakan standard. Kita tidak tahu apakah kalau kita ni pemandu kenderaan, bila kita lihat seorang pegawai basikal di depan, apabila dia just letak tangan macam ini, kita tak tahu dia nak berhenti ke atau nak pusing ke kanan ke atau apa. Ini semua belum ada lagi. So we have to go through a process di mana kita mungkin untuk menstandardizekan isyarat-isyarat ini, dan mungkin kita akan mengkaji melalui perundangan supaya semua ini jadi satu standard, supaya semua orang akan tahu dan faham cara penggunaan basikal. So daripada perancangan kita ini, kita telah mengenal pasti bahawa untuk menyediakan satu rangkaian laluan basikal, kita ada satu hierarki yang kita mesti ikut. Hierarki ini ialah dibahagikan kepada laluan tempatan, laluan koridor dan juga laluan pusat bandar. Laluan tempatan ini ialah skala rangkaian laluan basikal di dalam kawasan perumahan. Ini laluan tempatan. Kemudian laluan koridor ialah kita berhasrat untuk menghubungi daripada kawasan perumahan
terus ke pusat bandar melalui jalan-jalan tertentu di mana kita akan pergi tengok siasat dan kena pasti sekiranya ada ruang yang disediakan ataupun route reserve yang disediakan cukup, kita akan menyediakan satu laluan koridor dedicated kepada penggunaan basikal. Kemudian third kategori ialah laluan pusat bandar, di mana dalam pusat bandar ini dia still a lot of connectivity kita perlu buat, dan dalam hal ini dalam pusat bandar kita memang sedia maklum bahawa jalan dia memang telah ditetapkan. The only way is kita akan kena pasti mana laluan-laluan yang kita boleh berkongsi dengan kenderaan-kenderaan yang lain. Berarti kata dalam pusat bandar ini kemungkinan besar kita dapat menyediakan satu laluan dedicated untuk laluan basikal, tetapi kita juga akan tengok macam mana kita boleh menggalakkan perkongsian penggunaan jalan sebagai laluan basikal. So, ini ialah cadangan hierarki rangkaian basikal di Kuala Lumpur, di mana purple color one is laluan tempatan, di mana kita telah sebagai projek pertama dalam peringkat pertama kita telah adakan satu laluan tempatan di kawasan Mangsa Maju dan Taman Melati dan juga di Taman Patung Buddha. Ini ialah permulaan di kawasan perumahan. Kemudian kita juga ada yang koridor yang this is the blue one, di mana this is the kita cadangkan daripada Big Valley koridor melalui laluan tepi sungai, di mana kita telah kena pasti dan kerja-kerja sedang dijalankan yang akan menghubungi terus ke Dataran Merdeka. So lepas itu kita telah kena pasti laluan yang mungkin boleh digunakan sebagai laluan di pusat bandar yang diindikated warna merah. So this is the first konsep yang kita telah kena pasti mengikut hierarki laluan basikal. So this is the laluan dalam Taman Patung Muda, di mana this is the one that kita telah dikena pasti untuk pelaksanaan, di mana dia akan memberi kemudahan kepada budak-budak sekolah dan juga kita akan sambung ke taman awam di sini. So the route yang kita akan sediakan ialah yang diindikated yang biru ini yang merangkumi kawasan perumahan. The other one will be near Taman Melati Mangsa Maju. Tujuan ini ialah untuk menghubungi LRT station yang telah disediakan sebagai satu alternatif shuttle service, di mana penduduk di kawasan perumahan ini boleh naik basikal dan park dia basikal di stesen-stesen untuk naik LRT. Dan laluan koridor adalah daripada Big Valley ke Dataran Merdeka, di mana nanti kita akan berdown into groups untuk membincangkan apakah menambahbaikan ataupun input daripada tuan-tuan dan puan-puan semasa kita dalam proses pelaksanaan. Kita tengok how we can make it better. So ini we are showing you some snapshot laluan koridor, iaitu daripada Big Valley sampai ke Dataran Merdeka, di mana ialah kemudahan di mana kita akan menambahbaikan dan menjadikan dia sebagai laluan basikal, bermula daripada Jalan Raja melalui Jalan Mahkamah Persekutuan, kemudian terus melalui satu lorong tepi jalan di belakang Raya Bumi, dan seterusnya menghadap ke Jalan Persambatan dan
kita akan melalui satu reserve di tepi sungai di mana kita telah clearkan tempat itu yang basikal boleh lalu sekarang. Ini ialah melalui Wisma Monorail dan penghampiran sekolah. Kemudian ini akan terus yang ini semua ini kita sedang dalam proses untuk buat kerja-kerja. Ini tak akan ada lagi lah. So sekarang ini ialah keadaan sekarang. Kita memang telah clear pada satu kali dan it's already through that with all the buku-buku di sini. Tapi kita sedang buat kerja. So ini ialah dia akan sambung kepada laluan motosikal yang sedia ada sebelum dia pergi ke Bali. Ini ialah laluan motosikal di mana kita akan dedicate sebahagiannya untuk laluan basikal. Dalam laluan basikal di Pusat Bandar, ini ialah kawasan di Pusat Bandar di mana kita ada beberapa stesen LRT yang kita telah kenal pasti dan kita berharap bahawa laluan ini akan menyambung stesen-stesen LRT dalam Pusat Bandar. Ini ialah di Pusat Bandar di mana kita telah kenal pasti ada kemungkinan kita boleh tandakan di atas jalan raya untuk buat laluan basikal. So jalan P. Ramlee, Raja Chulang dan ciri keselamatan untuk pengguna. So di dalam kajian kita ini ada beberapa kemudahan khusus yang penting untuk pengguna basikal seperti di persimpangan jalan kita akan sediakan refuge island ataupun menggunakan satu tanda warna laluan biru supaya ini ialah bermakna bahawa laluan basikal akan khas digunakan laluan ini dan memang kita akan buat lintasan bersama berjalan kaki. Dan kita juga akan tandakan basikal di atas jalan raya dan mungkin kita akan gunakan pendekatan start marking atas jalan raya dan of course kita juga akan dalam proses menerka bentuk papan tanda yang sesuai untuk diwakilkan. So ini adalah contoh-contoh di mana kita belajar daripada bandaraya-bandaraya yang lain. So ini ialah salah satu papan tanda yang kita bentuk yang kita akan disyorkan untuk diwakilkan supaya ini ialah memberi satu peniterapan sebahagian laluan apa di jalan raya itu ialah penggunaan untuk basikal, keutamaan patut diberi. So fasiliti kita juga akan menyediakan tempat untuk meletak basikal dan juga tempat persalinan baju ataupun tempat untuk mandi, kios atau kedai servis basikal. Ini kemudian kita akan sediakan. Ini contoh-contoh yang kita dapati daripada bandaraya-bandaraya yang mengamalkan basikal. Promosi ini kita akan melalui radio ataupun Facebook, campaign dan juga public engagement. Ini ialah pertama kali kita yang adakan dan lepas ini kita akan adakan lagi dengan persatuan-persatuan yang lain di kawasan yang kita akan laksanakan. So ini sedikit sebanyak maklumat berkaitan dengan perancangan kita. Dan terima kasih ke atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk mendengar penjelasan kita. Sekian, terima kasih.